Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, pada hari ini kita akan belajar kembali untuk tajuk Additional Mathematics, di mana pada kali ini kita akan pergi khusus kepada janjang aritmetik. Okey, so secara asas, briefing secara ringkas, untuk janjang dia terbahagi kepada dua. Yang pertama iaitu janjang aritmetik, yang kedua adalah janjang geometri. Di mana janjang aritmetik dia tertumpu kepada operasi tambah atau tolak. Meanwhile, untuk janjang geometri, dia khusus kepada operasi darab ataupun bahagi. So, sekarang ini kita akan pergi khusus kepada janjang aritmetik dulu. So, dalam soalan dia kata apa? Dia beri 3 sebutan pertama suatu janjang aritmetik, iaitu -2, 1 dan juga 4. And then dia suruh cari A, sebutan pertama. Okay, first of all, dalam janjang, apabila diberi satu janjang, you all kena faham bahawa yang ini dia akan jadi T1, ini akan jadi T2, ini akan jadi T3 dan seterusnya T4, T5, T6. Di mana T ini dia refer kepada apa? T ini sebenarnya adalah sebutan. Dia adalah sebutan. So kalau T1 sebutan pertama, T2 sebutan kedua, T3 sebutan ketiga. So soalan A dia minta apa? Sebutan pertama. So sebutan pertama kita adalah T1 berapa? Yang ini -2. Tapi dalam janjang kita ada simbol lain yang akan mewakili sebutan pertama, yang ini adalah A. So dekat sini T1 adalah sama dengan A. Sama dengan berapa? Sama dengan -2. Macam ni. Okey. So untuk soalan A kita dah selesai. Untuk soalan B dia minta apa? Dia minta bezel sepunya. Bezel sepunya simbol dia adalah D. Bezel sepunya simbol dia adalah D. Macam mana nak buat bezel sepunya? Dia mestilah formula asas dia adalah Tn tolak 1. Maksudnya dekat sini dia mestilah sebutan yang besar tolakkan dengan sebutan yang kecil. So in this case, contoh Tn ni kita ambil T3. So tolakkan dengan Tn tolak 1. N ni 3, tolak 1 dapat 2. So T3 tolakkan dengan T2. So 4 tolak 1. 4 tolak 1 kita akan dapat berapa? 4 tolak 1 kita akan dapat T3. Okey, kita boleh buat T3 tolak T2 ataupun T2 tolakkan dengan T1. T2 berapa? 1. Tolakkan dengan -2. Kita akan dapat berapa? Kita akan dapat jawapannya 3. Sama. So, dalam janjang you all kena buat macam ni. Maksudnya you all kena buat pengiraan untuk bezel sepunya ni sebanyak 2 kali paling kurang. Kenapa kena buat sebanyak 2 kali? Sebab you all nak identify sama ada suatu janjang yang diberi tersebut adalah janjang aritmetik ke janjang geometri. So, bila you all dah buat identify sama ada benda tu janjang aritmetik ataupun geometri, you all akan dapat bahawa kedua-dua nilai yang you all cari ni adalah sama. So, in this case, pengiraan pertama yang pengiraan yang kedua you all dapat bezel sepunya dia adalah 3. So, bila sama, maksudnya janjang yang you all tengah jawab ini adalah janjang aritmetik. So itu adalah tujuan untuk kita nak identify. Okey, untuk kita identify janjang tu aritmetik ke geometri. So kena kira sebanyak 2 kali dari segi bezel sepunya dia. Okey. So untuk bezel sepunya kita dah dapat dah 3. Untuk sebutan ke-7 pula, soalan C. Macam mana nak cari sebutan ke-7? Nak cari sebutan ke-7, kita ada 2 cara. Cara yang pertama adalah orthodox method ataupun nama senang dia adalah listing method lah. Maksudnya sebenarnya kita akan senaraikan daripada sebutan pertama sampai ke sebutan yang ke-7 untuk kita dapatkan jawapan. So sebagai contoh dia akan jadi macam ni dah. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. So kita kira lah. So -2, 1, 4, 7, 10, 13, 16. So sebutan yang ke-7 adalah 16. Itu adalah teknik yang pertama, yakni orthodox method. Teknik yang kedua ataupun cara yang kedua, iaitu menggunakan formula. Apa formula untuk kita mencari sebutan? Formula untuk nak cari sebutan adalah Tn sama dengan A tambah N tolak 1 darab D. So Tn ini merupakan sebutan yang keberapa yang kita nak cari. So in this case, kita nak cari sebutan yang ke-7. So dia akan jadi T7.
sama dengan A. A kita dapat berapa tadi? A kita dapat negatif 2. Just gantikan sahaja. Negatif 2 tambahkan dengan N tolak 1. N tolak 1. N ini adalah tempat yang ke berapa yang kita nak cari. So kalau tengok dalam soalan dia adalah yang ke 7. So 7 tolak 1 dapat 6. Darabkan dengan D. D ini nilai kita dah dapat tadi. Yang ini 3. So darabkan dengan 3. So tekan kalkulator, you all akan dapat berapa? You all akan dapat jawapan kita sebagai 16. So in this case, okay, untuk mencari nilai sebutan terpulang kepada masing-masing. Okay, mana yang selesa untuk pakai kaedah yang pertama ataupun kaedah yang kedua. Tapi dalam SPM kebiasaannya dia recommendkan untuk menggunakan cara formula lah. Tapi kalau nak guna listing method pun tak ada masalah dekat situ. Okay, so untuk soalan D pula. Soalan D dia minta apa? Cari sebutan ke-23. So kalau perhatikan, soalan D dengan soalan C tadi adalah sama, iaitu dia melibatkan sebutan. So formula untuk nak cari sebutan apa dia? Tn sama dengan E tambah N tolak 1 darab D. So T kita, T berapa? T20, T23 sama dengan A. A tadi kita dapat negatif 2. Tambahkan dengan N tolak 1. N adalah 23. Tolak 1 adalah 22. D kita tadi kita dapat 3. So darabkan dengan 3. Tekan je kalkulator, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat jawapan kita adalah 64. Di mana ini kita menggunakan cara formula. Untuk senang lah. Sebab kalau you all buat listing method ataupun orthodox method, you all kena listkan daripada sebutan pertama sampai dah sebutan ke-23. So jalan kerja dia akan jadi very long. Dia akan jadi sangat panjang. So better you all menggunakan cara formula, lebih ringkas. Okey, untuk soalan E, hasil tambah 8 sebutan pertama. Apa yang dikatakan dengan hasil tambah tahu dekat sini? Maksudnya dia adalah T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Maksudnya sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 ni you all tambahkan kesemuanya. So untuk nak menjawab soalan E ni, kita tak akan gunakan formula sebutan lah. Sebab kalau kita gunakan formula sebutan, kita kena cari one by one. Kita kena cari ini sampailah habis, and then total up baru kita dapat jawapan. So benda tu renyah, dia menyusahkan. So saintis ni yang buat AdMath ni, dia buat lagi satu formula untuk memudahkan. Formula apa yang dia buat? Okey, formula yang dia buat adalah Sn sama dengan N per 2 kurungan 2A tambah N tolak 1 ditutup kurungan. So ini adalah formula untuk hasil tambah. Di mana yang atas ini adalah formula untuk sebutan. Ini adalah formula untuk sebutan, mencari nilai sebutan. Yang bawah ini adalah formula untuk mencari hasil tambah. So dia minta apa? Hasil tambah 8 sebutan pertama. So dia akan jadi S8. So dia akan jadi N ini adalah 8 lah. Sebab dia minta sebutan, sebab dia kata 8 kan. So N kita akan jadi 8 gam. So 8 per 2 kurungan 2A. Jadi kita dapat berapa? Negatif 2. Tambahkan dengan N tolak 1. N kita 8. 8 tolak 1 tu 7. 7 darab D, iaitu 3. Tutup kurungan. So bila selesaikan akan dapat 4. Dan dekat dalam ni akan dapat berapa? Yang dekat dalam ni you all akan dapat 17. So 17 darabkan dengan 4, you all akan dapat jawapan kita adalah 68. So inilah jawapan kita. Okey. So setakat yang kita dah belajar tadi, kita dah belajar ada 3 formula. Apa dia? Formula yang ketiga yang ini, hasil tambah. Formula yang kedua yang ini, iaitu sebutan. Formula yang pertama tadi yang awal-awal kita belajar yang ini, yang Tn tolak 1 untuk mencari beza semuanya. So setakat ini ada formula pertama, formula kedua dan formula ketiga. Di mana formula pertama, kedua dan ketiga ini adalah formula yang dah secara asasnya dia menceritakan the whole chapter mengenai dengan jajang aritmetik lah. Okay, so after this kita akan jawab lagi satu soalan untuk soalan F pula. Okay, untuk soalan F pula. Okay, soalan F dia kata apa? Dia kata hasil tambah dari sebutan ke-8 sehingga sebutan yang ke-14. So untuk nak menjawab soalan F ini kita ada 3 cara. Di mana cara yang pertama dia adalah listing method. Cara yang pertama kita gunakan listing method. So listing method ini
you all kena senaraikan lah daripada senarai sebutan pertama sampai sebutan ke-14, and then daripada sebutan ke-8 sampai sebutan ke-14 ni you all tambahkan semua. Itu cara yang pertama lah, gunakan listing method. Cara yang kedua, you all gunakan formula. Okay, you all gunakan formula. Tapi you all akan menggunakan formula hasil tambah 7 sebutan. You all akan menggunakan formula hasil tambah 7 sebutan. Di mana kalau you all nampak dari segi soalan dia minta apa? Dari sebutan ke-8 sampai sebutan ke-14. So dari sebutan ke-8 you all buat order macam ni sampailah sebutan ke-14. So you all kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 sebutan. That's why kita boleh pakai S7. Maksudnya hasil tambah bagi 7 sebutan. Hasil tambah bagi 7 sebutan. Tapi untuk nak pakai formula ataupun cara yang kedua ini, kita punya sebutan pertama iaitu A kita akan berubah. Di mana A kita akan ambil daripada T8. A kita akan ambil daripada T8. Tapi D kita masih samalah, iaitu 3. So ini adalah pro and cons untuk menggunakan cara yang kedua. Okey, so kita cuba selesaikan dulu. So bila kita selesaikan, kita akan dapat S7 sama dengan 7 per 2 kurungan 2A. A ini kita akan gantikan dengan T8 ya. So T8 kalau kita cari nanti, kita akan dapat jawapan kita sebagai 19. 19, sudah darabkan dengan 19. Tambahkan dengan N tolak 1. N kita 7. 7 tolak 1 6. D darabkan dengan 3 lah. Darabkan dengan 3. So tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan kita adalah 196. Okay, 196. So di mana kalau nak pakai cara yang kedua ni, kita kena mencari A yang baru. Kita kena cari sebutan pertama yang baru. Di mana sebutan pertama kita akan bermula pada T8. Akan bermula pada T8. Itu untuk cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga, kita masih menggunakan formula hasil tambah, tapi kita akan buat macam ni. S14 tolakkan dengan S7. Maksudnya S14. So apa yang you all faham dengan S14 adalah hasil tambah bagi 14 sebutan. So daripada T yang pertama, iaitu sebutan pertama sampailah sebutan ke-14, you all sum up kan, you all tambahkan. So dapatlah S14 betul, and then tolakkan dengan S7. Apa yang you all akan faham daripada S7 adalah hasil tambah bagi 7 sebutan. Hasil tambah bagi 7 sebutan. So S7 ini pula kita ambil daripada sebutan pertama sampai sebutan ke-7, kita sum up kan, kita tambahkan. So dia ini S7. So idea dia untuk cara yang ketiga ini adalah you gunakan S14 di mana you total up semua. You total up semua, tolakkan dengan S7, tolakkan sampai ke-7. So semua tolakkan sampai ke-7, obviously you all akan dapat baki sebutan ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faham tak? So itu adalah idea dia. So daripada S14 tolak S7 ni kita kembangkan guna formula tadi. So dia akan jadi apa? 14 per 2 kurungan 2A negatif 2 tambah 13, D kita adalah 3. Okay, so another one. Untuk cara yang ketiga ni, pro and cons dia adalah, dari segi pro dia adalah kita tak perlu untuk cari sebutan pertama yang baru. Macam cara yang kedua, kita kena cari A yang baru, dia ni mula daripada T8. Maaf kita kena cari A sebutan pertama yang baru yang bermula daripada T8. Tapi kalau untuk cara yang ketiga, tak perlu cari nilai A yang baru, tak perlu. Tapi ramai students dia akan keliru bila dia masuk part tolak nanti, S14 tolak S7. Bila dia dah kembangkan, and then daripada situ kebiasaannya students akan keliru macam mana nak selesaikan one by one dekat situ lah. Okay, so itu adalah pro and cons untuk you all, sama ada gunakan cara kedua ataupun cara yang ketiga. So itu terpulang pada you all. Okay, so daripada sini kita selesaikan dulu. Tolakkan dengan S7. So buat bandingan sama untuk S7. 7 per 2 kurungan 2 negatif 2 tambahkan dengan 7 tambahkan dengan 6 kurungan 3. So bila selesaikan, you all akan dapat berapa tau? Bila selesaikan, you all akan dapat jawapan kita sebagai 245 tolakkan dengan berapa? Tolakkan dengan 49. So tekan kalkulator, kita akan dapat final answer 196. So jawapan kita untuk cara kedua dan cara ketiga adalah sama. Cara ketiga, walaupun kaedah yang berlainan, formula yang sama, tetap dapat jawapan yang sama. So terpulang kepada you all selesa dan faham
cari yang mana. Kalau dah faham guna cara yang kedua, pakai cara yang kedua lah. Kalau faham cara yang ketiga, pakai cara yang ketiga. Tapi ingat, untuk cara yang kedua dan cara ketiga ini, kedua-duanya ada pro and ada cons dia. Okay? So, but overall saya rasa insyaAllah tak ada masalah lah. Sebab bila kita dah banyakkan latihan, kita dah banyak jumpa soalan yang jenis macam ni, insyaAllah you all akan jumpa cara yang mana you all lebih selesa untuk pakai dan cara yang mana you all akan lebih faham untuk gunakan the concept itu. So, setakat ini untuk additional mathematics bahagian janja arithmetic. Sekiranya anda merasakan bahawa video ini membantu anda dalam pembelajaran, silakan share video ini kepada rakan-rakan anda yang lain dan stay tune sebab selepas ini kita akan upload lebih banyak lagi video mengenai subjek sains tulen bagi membantu anda untuk lebih mudah faham dalam pembelajaran.